Hello, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita sambung berkaitan dengan bengkel pemanduan kenderaan kerajaan. Okey, bengkel pemanduan. Latar belakang dia. Bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan juga pemanduan pemandu terhadap tugas dan tanggungjawab serta melahirkan perhubungan baik di antara mereka serta mewujudkan perasaan semangat setiakawan. Ini yang perlu adalah di dalam setiap pemandu-pemandu kenderaan kerajaan supaya dia menanamkan sikap setia kawan, tolong menolong, bantu dan mantu dan juga sebagainya lah. Okey, dalam talimat kita ni kita bercerita tentang bengkel pemanduan lah yang berkaitan dengan pemandu dan juga kenderaan yang digunakan. Okey, perhubungan dan semangat ini dijalin di antara pemandu dan juga majikan. Pemandu sesama dengan sejawat, sama-sama rakan pemandu lah, ataupun pemandu dengan masyarakat persekitaran dia, tempat dia bekerja lah. Tak kira di mana dia berada, bila dia bertugas sebagai pemandu, dia kena sesuaikan dirilah keadaan dia dengan persekitaran, pada majikan, pada kawan-kawan dan sebagainya, pengguna dan yang lain-lain lah. Kerjasama yang erat di antara pemandu dan majikan tu memainkan peranan yang penting lah dalam konteks perhubungan dan tanggungjawab semasa menjalankan tugas. So kalau semuanya berjalan lancar, so tugas pun nak rasa harmoni, seronok, suka. So capai matlamat dia untuk melaksanakan tu dengan hati yang tenang. Okey, pemandu yang dilantik. Apa yang dikatakan pemandu kenderaan kerajaan ni tu? Dilantik secara tetap ataupun kontrak ataupun sementara ataupun sambilan pegawai yang diberi kebenaran secara bertulis oleh ketua jabatan untuk memandu kenderaan jabatan. Yang ni authorized pemandu lah. Sebab apa? Kadang sebagai organisasi jabatan ni dia tak ada pemandu. Jadi pegawai-pegawai itu yang dilantik secara authorized pemandu, so dia dibenarkan untuk memandu kenderaan jabatan. So secara automatik dia adalah bertanggungjawab atas kenderaan tersebut lah, dan dia juga akan jadi seperti pemandu lah. So tugas-tugas pemandu tu yang perlu direkod dan sebagainya kena dilaksanakan juga. Ataupun pemandu yang dilantik sendiri oleh anggota pentadbiran ataupun yang di-Pertuan Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara, Ketua Hakim dan juga yang melayak mendapat kita rasmi jawatan. Okey, tetapi tidak termasuk pemandu yang dilantik sendiri oleh pegawai perkhidmatan awam grade khas B ataupun grade C, utama C dan ke bawah atau yang setarafnya. Sebab apa? Grade Jusa ni ada yang tidak layak pemandu. So bila dia tak layak memandu, dia boleh menggaji atau membayar gaji pemandu, tapi dengan lantikan mereka sendirilah. Sebab apa? Dia bukan sebagai pihak awam, tapi dilantik sendiri, dibayar gaji, dibayar insurans dan sebagainya lah, mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Okay, tapi dia tidak akan dipanggil sebagai pemandu kenderaan kerajaan lah. Sebab apa? Semuanya ditanggung oleh pegawai KRD berkenaan lah. Okay, baik. Prosedur pemanduan. Okey. Pemandu hendaklah mengetahui dan mempunyai senarai semak harian mengenai perkara yang wajib dilakukan sebelum memandu, semasa memandu dan selepas tamat perjalanan. Di antara perkara yang wajib dilakukan adalah seperti berikut. Ini benda-benda yang perlu ada lah. Okey. Salah satu ialah persiapan fizikal kita lah. Fizikal sebagai seorang pemandu. Persiapan pada mental. Mental tak nak terganggu. Mental pun memainkan peranan juga dalam semasa pemanduan. Okey, persiapan emosi kita sebagai pemandu pun juga mempengaruhi. Di selain tu, kepribadian seseorang itu sebagai pemandu. Okey, baik. Okey, salah satunya persiapan fizikal. Persediaan melaksanakan tugas. Okey, apa persediaan yang kena buat? Pertama ialah kelayakan dalam pekerjaan lah. Ini kalau bagi yang pemandu-pemandu baru dilantik atau pemandu baru nak memohon, ataupun pemandu juga yang telah melaksanakan tugas tu sebagai authorized pemandu. Ada juga kan authorized pemandu ni, tu bukan pemandu tapi dia authorized. Okey, apa kelayakan dia untuk memandu ni?
Okey. Di samping kemahiran komunikasi, pandai bercakap, pandai berinteraksi. Sebab interaksi ni bukan setakat kepada pengguna yang kita bawa atau pegawai yang kita bawa, tapi dia berkait rapat dengan persekitaran tempat kerja lah. Di samping pegawai, di samping dengan bos sebagai ataupun di samping pengguna-pengguna yang memerlukan kenderaan tu, tuan sebagai pemandu dia, dan juga masyarakat persekitaran tuan-tuan sendirilah semasa melaksanakan tugas tu. Okey, selain dari itu juga ketahanan fizikal dan mental juga dia akan memengaruhi tugas sebagai pemanduan. Okey, mengetahui risiko kerjaya. Okey, tuan-tuan dah tahu tugas tuan sebagai pemandu, apa risiko-risiko yang tuan-tuan akan hadapi semasa dalam tugasan, semasa persediaan dan sebagainya lah. So risiko-risiko tu anda kena tahulah, kena terokai, dapat mengalami, dapat mengetahui sebagai pengetahuan dan juga cara mengatasinya. Okey, kemahiran menyelesaikan masalah. Walaupun tugas sebagai mandu, so masalah akan wujud tak kira lah di mana. Bukan setakat pemandu, lain-lain pun sama. Yang penting dapat menguasai dan menyelesaikan masalah tu. Masalah yang dihadapi oleh pemandu lah. Sama ada dalam proses sebelum memandu ataupun semasa memandu ataupun selepas memandu dan sebagainya. So, itu untuk menguasai kemahiran lah. Bagi orang yang dah lama mungkin dia mahir lah kan. Okey. Berikutnya ialah bersikap toleransi dan personal. So, bila mengambil tindakan sesuatu tu, hendaklah toleransi antara satu dengan yang lain dan juga rasional. Supaya keadaan tu seimbang dan memudahkanlah tugas tuan-tuan sebagai pemandu. Okey, persiapan fizikal. Pemandu mesti memastikan enjin kenderaan, tayar, brek, steering, lampu dan alat penunjuk arah. Ini signal lah dalam keadaan baik. Ini penting lah ni dari segi fizikal kenderaan. Ini secara automatik bila tuan-tuan melaksanakan tugas tu, tuan-tuan kena harus tahulah dan dia juga telah dicatatkan di dalam buku log kenderaan apa yang perlu dibuat. Okey, selain itu memastikan petrol dan gas mencukupi untuk memulakan tugas. Ia pun main peranan juga ni. Sebab apa? Bila tuan-tuan nak melaksanakan tugas, kalau minyak tinggal sedikit, tak sedia dari awal. Bila tuan-tuan nak melaksanakan tugas, bawa bos dan sebagainya, dia dah mempengaruhi tugas tuan-tuan lah. Terganggu nak isi minyak, nak cari pam minyak dan sebagainya. So, dia melambatkan proses tugasan tuan-tuan untuk melaksanakan oleh bos, arahan bos tadilah. Okey. Selain itu, memastikan kenderaan berada dalam keadaan bersih di luar dan dalam. Interior kena dalam, luaran pun kena dalam. Sebab apa bersih ni? Selain nak jaga image, kita pun nak jaga kebersihan untuk pengguna kita lah. Penumpang yang kita bawa tu supaya dia rasa selesa dan sebagainya lah. Okey, memastikan lesen memandu, peralatan yang diperlukan dibawa bersama serta sentiasa bersedia. So ini yang kadang kita pun terlupa. Lesen hidupkan 5 tahun sekali. Jadi kalau kita tak cek kadang terlupa lesen tu dah mati. Itu pun penting lah. Okey. Selain dari itu, peralatan-peralatan yang diperlukan masa bergerak. Okey. Sentiasa bersedia dan apa-apa yang berlaku semuanya sudah sedia. Maksudnya ready lah. Okey. Pastikan kesihatan fizikal dan mental pada hari bekerja benar-benar sihat. Kalau tak sihat tu kena ambil MC lah, ambil cuti lah. Dan stabil. Sebab dia mempengaruhi pemanduan ni. Kalau tak sihat kan, dia akan mempengaruhi sebagainya lah. Okey, pastikan pakaian ataupun uniform dipakai dengan lengkap. Ada certain jabatan ni dia dah siap dengan uniform pemanduan. Mandu. Jadi kalau ada, gunalah uniformnya. Jadi kemas dan lengkap. Bersih serta tidak berbau. Letaklah perfume sikit supaya wangi kan. Jadi bila orang lalu sebelah ataupun penumpang yang duduk belakang tu rasa harum je kan, tak bau peluh dan sebagainya. Sebab itu juga mempengaruhi emosi penumpang kita kan. Okey. Berikutnya, pemandu perlu cukup tidur. Ini dari segi kesihatan lah. Kalau tak cukup tidur, dia mempengaruhi pemanduan juga. Tidak mabuk dan tidak memandu di bawah pengaruh alkohol ataupun dadah. Yang ini dilarang lah. Sebab apa? Dengan aktiviti itu, dia akan mempengaruhi fizikal tuan-tuan untuk melaksanakan tugas dengan baik dan cekap. Okey. Ini persiapan mental. Okey, ini tip lah kata kesihatan mental. Sebab untuk kesihatan ni ada banyak tip lah. Ini salah satunya kita boleh kongsikan bersama. Elakkan pengambilan rokok, dadah dan alkohol. Benda-benda ni dah berbahaya lah. Kalau tuan-tuan dah terjinak dengan benda ni, elok dihindarkan. Sebab apa? Dia mengaruhi semuanya yang
ada pada diri tuan-tuan lah, bukan setakat pemandu, mungkin kerja-kerja lain pun akan berkaitan. Okey, kalau tuan-tuan ada masalah dan sebagainya, tuan-tuan bolehlah kongsikan perasaan tu dengan orang yang dipercayai, maksudnya macam sahabat baik, rakan anda, ya. Jangan pendam seorang-seorang je kan. Nanti kalau pendam lama-lama meletup. Bila meletup menjadilah membuat tindakan sesuatu yang di luar jangkaan. Dia akan menyusahkan diri sendiri dan juga persekitaran tuan-tuan. So kalau dapat kongsi bersama, dia akan meredakan tekanan dalam diri anda juga. Okey. Lakukan aktiviti yang anda sukai, minat dan bermanfaat. Ini untuk mengisi masa lah. Contohnya kalau tuan-tuan tengah free, tak ada tugasan yang diarahkan, so ada aktiviti yang lebih bagus, yang sihat yang tuan-tuan boleh laksanakan daripada tuan-tuan tidak membuat sesuatu dan membazirkan waktu saja begitu saja. Okey, bijak menguruskan masa. Dia pun berkait rapat lah. Masa tu nak kena uruskan. So okey, buat jadual pun boleh kan, dan sebagainya lah. Sebab itu seperti urusan aktiviti harian kita lah. Bukan setakat kita melaksanakan kerja, di rumah pun ada aktiviti harian yang kita boleh penuhkan dengan jadual masa yang ada. Okey, makanan sihat. Ini pun mempengaruhi lah. Sekarang ni macam-macam jenis makanan yang lazat-lazat, tapi sebenarnya bukannya lazat, tapi dia jadi tak sihat lah, sebab terlalu lebih vitamin dan sebagainya lah. So makanan nak kena kawal lah. Okey, sentiasa berhubung dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Ini untuk mengeratkan silaturahim lah. Terutamanya kalau yang dah berkeluarga tu sama anak-anak, ibu bapa dan sebagainya, dan rakan-rakan yang lain. So hubungannya bila terjalin, kita akan memengaruhi lah mental seseorang tu. Okey, baik. Lakukan aktiviti fizikal atau senaman, berjalan dan beribadah. Ini untuk kita maintain lah stamina kita atau kesihatan kita lah. At least kita dapat berjalan sehari tu dalam berapa ribu langkah, 10,000 langkah, 10,000 ke 10 kilometer kan. Dia akan berikan badan kita yang sihat lah, konsisten, maksudnya bertenaga. Sebab apa? Pam darah kita tu sentiasa laju. Jadi saluran darah pun lancar je, tak ada sumbat dan sebagainya lah. Ini salah satulah macam mana kita nak hargai dan kita sayangi diri anda semua. Baik, kita teruskan. Okey, memberi sepenuh perhatian kepada pemanduan ke atas aspek berikutlah. Salah satunya yang kita catat dalam sini, kenderaan tu yang sedang dipandu. Bila kita memandu pun mental kita nak kena jaga kan, supaya tidak dipengaruhi oleh benda-benda lain yang mengganggu pemanduan kita. Okey, selain tu keadaan jalan dan tanda-tanda isyarat lalu lintas yang terdapat di jalan raya. Okey, ini pun mengaruhi kita. Bila mental kita sihat, semua tanda-tanda tu kita nampak jelas, kita boleh baca, kita faham, tak melamun ke tempat lain kan. Nampak je isyarat-isyarat lalu lintas tu kita dah faham lah, kita laksanakan ikut peraturan yang sedia ada. Okey. So dengan itu secara automatik kita punya mental steady je melaksanakan pemanduan. Okey. Tumpuan diberikan sepenuhnya semasa memandu demi keselamatan barang ataupun penumpang yang dipertanggungjawabkan. Okey, kalau tuan-tuan buat lori ke apa ke, itu bawa barang lah, tu tanggungjawab tuan terhadap barang tersebut. Kalau tuan buat kereta atau bawa bas, tanggungjawab tuan-tuan ialah untuk menjaga penumpang tadi yang tuan-tuan yang bawa tadi, itu adalah bawah tanggungjawab tuan-tuan dan perempuan lah. Okey, berikut memastikan keselesaan penumpang yang anda bawa. Okey, keselesaan ni selain daripada kenderaan, seperti tadi yang saya katakan, bauan pun juga mempengaruhi juga kan. Kalau bau badan, bau busuk atau bau dalam kereta, entah bau macam-macam, okey, dia mengganggu keselesaan penumpang yang tuan-tuan bawa lah. Okey. Sikap pengguna jalan raya yang lain semasa anda menggunakan kenderaan ataupun mesin traktor atau pejalan kaki atau sebagainya yang ada di atas jalan lah. Ini juga pun memain peranan juga. So kita kena ada banyak sabar, kena alert, kena pakar kan. Dalam pemanduan kalau sikap kita tengok orang lain buat hal, kena sabar, jangan ambil tindakan yang di luar dugaan ataupun mewujudkan sesuatu yang lebih komplikasi atau lebih teruk lah kan suasananya. So kita kena jagalah. So dengan cara terima rasa tu, dia akan mempercepatkan, mempermudahkan segala urusan kita lah. Sebab apa ni, kat jalan ni bukan kita saja yang guna, ramai yang guna. Kadang bukan kenderaan, orang berjalan kaki pun ada kan, haiwan lain melintas pun ada dan sebagainya lah. Okey, perkara yang berlaku di persekitaran anda semasa pemanduan. Ni kalau kita nampak tengah mandu kan, ada aksiden ke, ada kemalangan ke, atau tanah runtuh ke, ada air mengalir ke kan, ataupun haiwan melintas dan sebagainya lah yang ada di jalan raya. Okey, next. Perasaan emosi. Kita ni
Saya maklumlah manusia ni emosi sentiasa berubah-ubah mengikut situasi dan keadaan kita lah. Kalau kita kawal fizik kita kan perasaan kita, mental kita mungkin kita boleh kawal lah. Jangan tiba-tiba hari-hari nak marah aja kan. Salah satu kan pun tak kena juga kan. Tak pasal-pasal, marah tak pasal-pasal kan. Dia mengganggu bukan setakat untuk diri anda, keadaan anda, tapi persekitaran anda pun dipengaruhi juga dengan sikap anda tadi. Ataupun sedih je sepanjang masa. Apa puncanya tak tahu, tak kongsi dengan member, tanggung sendiri. Itu pun masalah juga. Dan juga ketawa. Ketawa pun main peranan juga. Kalau satu hari ketawa je, mabuk ke apa, kena todi ke apa kan. Pun jadi isu juga. Sihat ke tak sihat diorang ni. So berpada-padalah situasi tu nak kawal dia kan. Ataupun menangis. Menangis tak pasal-pasal kan. Benda tu bila dah alami keadaan tu, cuba tuan-tuan nak kawal kan. Bagaimana nak kawal, ada banyak cara seperti yang saya katakan tadi sebelum tadi pun ada juga. Okey, malu. Malu pun ikut keadaan. Jangan malu tak kena tempat kan. Kalau malu tak kena tempat, rugilah pada diri sendiri kan. Okey. Dan juga senyum. Sebanyak masa senyum ni sebenarnya bagus kan. Tapi tengok situasi dan keadaan lah. Kalau tak ikut keadaan tu, orang kata dia ni gila ke apa, entah siapa-siapa je dia senyum. Bukan dengan orang, dengan barang pun dia senyum dengan tu, cium. Dia kata ini dah tak sihat lah orang ni. So elakkan lah. Okey, emosi manusia ni memang banyak lah. Banyak terlibat dalam benda ni. Cara mana tuan-tuan nak kawal atas kebijakan pandai tuan-tuan sendirilah. Okey. Okey, persiapannya dari segi bertimbang rasa. Sikap mengambil berat mengenai kesejahteraan, keselesaan dan juga keselamatan. Okey, kenderaan dan pemandu kenderaan lain. Okey, kita jaga kenderaan kita, dia orang jaga kenderaan dia, kita bagi keselesaan kita, dia orang pun bagi keselesaan dia. Kita jaga keselamatan benda ke orang yang kita bawa dan mereka-mereka di sekitar anda pun sama juga. Okey. Penumpang kenderaan anda dan penumpang kenderaan lain. Sama juga walaupun kita dah pemandu dengan pemandu lain yang kita lain okey, antara penumpang-penumpang ni pun nak kena jaga juga kan. Kalau buat hal seorang bergaduh, minta lah tolong kereta sebelah dengan kereta sebelah tu pun jadi hal juga kan. So emosi tu nak kena kawal lah. Okey, mengambil atau menurunkan penumpang mestilah di tempat yang selamat. Ini pun jadi isu kan. Kita nak turunkan penumpang kat simpang kita turunkan. Dekat mana lagi? Dekat jalan highway kita turunkan. Itu tempat-tempat tak sesuai. So jaga perasaan tu. Cari tempat yang sesuai untuk memudahkan dan melancarkan tugas sebagai pemandu. Okey, bersopan santun. Bersopan santun bermaksud mempunyai perwatakan ataupun kelakuan yang baik lah sebelum memandu dan juga selepas memandu. Dari segi kelakuan nak kena jaga kan, perkataan dan ucapan pun nak kena kawal kan, hati dan budi pekerti pun nak bagus kan. Kalau semuanya lengkap, insya-Allah semuanya berjalan dengan lancar. Okey, ini dari kepribadian, hormat menghormatilah. Kita sebagai pemandu, kita perlu hormatlah, tak kira lah siapa, itu pun juga dituntut. Okey, pemandu dengan penumpang kita nak bawa lah. Walaupun kita tak suka ke dengan penumpang tu, kita kena jaga kepribadian kita supaya dia pun selesa kita laksanakan tugas untuk bawa dia ke tempat mana yang dituju. Pemandu dengan anggota bertugas ataupun pihak berkuasa ini di bahagian luar lah. Kalau ada roadblock ke, ada majlis tempatan ke, JPJ kan, polis sebagainya, kita buat kerjasama. Kalau kita salah, kita akuilah kesalahan kita kan. So jangan kita membantah dan sebagainya lah. Itu akan mengeruhkan lagi suasana dan keadaan. Okey, pemandu dengan pemandu lain. Okey, kita sama-sama memandu. So dalam jalan dekat jalan raya tu terlalu ramai lah. Kereta, lori, bas, orang jalan kaki apa semua ada. So kena ada sikap timbang rasa, hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Okey, suka membantu. Suka membantu ni bermaksud mudah menghulurkan bantuan. Tak kira lah keadaan. Salah satu contoh yang mudah ni dengan penumpang lah. Kalau penumpang tu bawa barang ke apa, dah sampai, dah turun, tolonglah angkatkan barang dia ke apa dan sebagainya. Jangan biarkan dia keluar sendiri, angkat sendiri. Itu salah satu sikap yang perlu ada lah. Suka membantu. Bukan setakat yang tu, mungkin yang lain-lain di tepi jalan atau dan sebagainya kita nampak apa-apa berlaku tu pun sikap-sikap tu perlu ada. Okey. Memberi laluan jika berlaku kecemasan ataupun kenderaan jabatan. Ini biasa kalau kita kat jalan nampak
ada ambulans dan apa kan. Kita bagi laluan lah, memudahkan urusan dia dan urusan kita. Ataupun dalam simpang ke ataupun jalan-jalan yang terlindung kan. So bila dia nak masuk lorong kita, kita bagilah laluan dengan dia. So kita bertimbang rasalah dengan mereka. Jadi tak mengganggu laluan dia, kita pun tak blocking laluan dia. Okey lepas tu mengangkat dan menurunkan barang, alatan ataupun penumpang. Ni nak loading ataupun nak punggah barang lah, nak turun punggah ke sebagainya, pun kena suka bantu-bantu kan. So dah sama-sama pemandu tengok member tu turun barang berbanyak berkotak-kotak tu dan nampak buat tak tahu je. Apa salahnya kita bantu sama pemandu dan juga orang lain lah. Okey, ini sikap yang kena tanamkan ialah amanah ni terhadap ketepatan masa. Sebagai memandu, masa tu amat penting untuk jaga. Sebab apa? Arahan yang disuruh tu bergantung pada tugas-tugasan bila masa yang ditetapkan. So, kau boleh biar awal 15 minit atau 10 minit, biar awal daripada tarikh waktu yang ditetapkan. Supaya orang yang kita nak terbang tu tak menunggu dan sebagainya lah. Okey. Antara kerajaan, pelanggan, anggota dan awam semuanya lah. So bila ada sikap ni, kita memudahkan segala urusan kita juga dan juga persekitaran kita lah. Okey, keperluan semasa memandu. Keperluan semasa memandu ni biasanya standard accessory dekat kereta lah. Tapi kadang kereta tu pun berbagai tool dia ada. Cuba juga kenderaan berat, lori bas pun tool dia berbagai-bagai. Tapi ini yang asas lah. Okey. Memastikan tayar ganti ada. Ini penting lah. Kadang ada tapi tak berfungsi. Sebab apa tak berfungsi? Tak isi angin. Beli kereta dah pakai 5 tahun, 4 tahun tak pernah isi angin pun dekat tayar ganti. Itu pun masalah. Bila dah pancit dah tak boleh nak ganti. Dah ganti tak boleh jalan sebab apa? Tak ada angin. So sekurang-kurangnya 2 minggu ke sebulan sekali pam angin tu sekalikan lah dengan pam tayar. Kecuali lah kalau kita guna tayar yang yang standard tak ada angin tu tak perlulah. Tapi kalau tayar yang sama saiz ada angin, perlu diisi angin dia lah. Okey. Peralatan ataupun perkakas asas tool. Ni termasuklah kit, bantuan kecemasan, segitiga keselamatan, safety triangle kan, dan alat pemadam api kalau ada lah. Kadang ada sebahagian kenderaan ada, kadang sebahagian kenderaan tak disediakan. So kalau inisiatif bagi kenderaan sendiri, eloklah beli satu untuk keselamatan apa-apa, kebakaran ke apa boleh digunakan. Sebab apa? Dia boleh di-refill balik lah. Okey, pastikan alat-alat yang disediakan ni semua ada dalam kenderaan tuan-tuan dan keadaan baik dan diselenggara lah. Jangan duk biar je kan. Okay, dia akan membantu tuan-tuan jika berlaku apa-apa kecemasan. Okey, baik. Pergagasan untuk perjalanan jauh. Ini sebagai pengetahuan lah, knowledge lah. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, cucu boleh dapatkan. Sebab apa? Dia akan membantu pemanduan tuan-tuan, terutama sekali yang jalan jauh lah. Salah satu dia apa? Sekarang kabel jumper lah. Sekarang ni dah canggih. Kalau dulu kita beli jumper kosongnya. Sekarang kabel jumper ni dah siap ada bateri. Boleh recharge boleh start engine lagi kan. Lagi canggih kan. So kalau tuan-tuan ada boleh simpan satu dalam kereta tu, alhamdulillah. Mana tahu kita tak jangka tiba-tiba bateri kong rosak dan sebagainya, boleh dijumper balik. Dah ada lah alat bantuan dia. Okey. Samping tu kit kecemasan ni. Kit kecemasan ni pun nak perlu update juga. Kadang kita beli simpan sampai bertahun-tahun, sampai nak jual kereta pun ada lagi. Tapi kita tengok barang yang ada dalam tu, mungkin dari segi macam gam, macam bandage dan sebagainya, gunting tu dia tak rosak lah. Tapi macam ubat-ubat luka kan, benda-benda yang ada tempoh expired tu kena update lah. Kena tukar baru bila dah sampai tempoh waktu dia. Okey, selain tu spare tayar. Ni spare tayar lah. Spare tayar ni kalau yang tak ada angin tu okeylah, mudah lah, kita tak payah nak check kan. Tapi yang ada angin tu nak kena check. Kalau tak check dia akan berkurangan. Bila kurungan angin tu kurang, bila ada berlaku kecemasan tak boleh gunalah. Walaupun boleh tukar tayar kan, sebab apa? Tak ada angin. Itu penting lah, kena ingat. Okey, selain tu jack juga dan juga winch nak pusingkan ni lah. Bagi kereta-kereta kecil ni pun guna jack lah. Tapi bagi yang besar, bas lori tu mungkin dia guna jack botol ataupun hidrolik dan sebagainya lah. Ini salah satu alat. Selain tu juga ni dia pam angin. Pam angin ni pun dah canggih. Dulu memang tak ada lah kan. Sekarang ni dah ada dah. Boleh sambung kat cigarette lighter tu. Tekan switch tu dah bagi angin dah. Ada tekanan saiz berapa kita nak bagi. So kalau ada, alhamdulillah, senang kita nak buat, nak pam angin semula kan. Okey, selain tu pelayar dan pelbagai guna lah. Kalau ada pelayar pelbagai guna ni bagus. Sebab apa?
Mungkin kecemasan berlaku tu kita tak sangka. So adalah tool-tool yang kita boleh gunakan, potong gaji dan apa-apa dan sebagainya lah. Yang ini pelbagai lah, multi bolehlah dapatkan satu letak dalam kereta. So dia akan membantulah tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Next selain tu ialah segitiga kecemasan. Ini penting lah. Setiap kereta sepatutnya kena ada satu. Sebab apa, kalau berlaku kecemasan di tepi jalan, rosak ke tukar tayar dan sebagainya, letakkanlah segitiga angle ni di belakang kereta tuan-tuan. Lebih kurang dalam beberapa meter lah. Supaya kenderaan yang lalu lalang di segitu, terutamanya waktu malam, terlihat pancaran segitiga ni dulu sebelum menemui kereta anda. Sebab apa? Untuk mengelakkan daripada rempuhan lah. Jadi kalau letak terlalu dekat, dia tak perasan, kena kereta pun hitam, suasana gelap, malam tak ada lampu, tak ada pemancar, itu yang bahaya. Bila ada safety triangle ni, dia nampak dia akan balik cahaya bila kena suluhan kereta kan. Okey, satu. Berikutnya ialah ni dia, security tool, hammer, alarm dan light. Yang ini yang biasanya orang tak ada. Sebab yang ini kalau ada memang bagus. Sebab apa, ini suruhkan daripada Jabatan JPJKK lah. Kan? Sebab apa, alat ni dia seberguna. Kalau tuan-tuan tengok, dia bukan setakat ada lampu led, ada siren dan sebagainya. Tapi dia juga boleh membantu dari segi keselamatan. Contohnya kalau accident ke apa, terkurung dalam kereta dan sebagainya kan. Dia ada satu alat tu boleh memotong tali pinggang keledar. Ada pisau kat sini. Jadi anda boleh potong tali pinggang keledar tu untuk melepaskan diri daripada sekatan tadi. Dan juga kat sini dia ada hammer. Hammer ni tujuannya untuk pecah cermin lah. Contohnya kunci semelok tak boleh keluar, cermin je yang kita nampak, kita tak boleh keluar juga sebab cermin tu tebal. So bila ada alat ni boleh ketuk kat cermin, nak pecahkan cermin dan kita boleh selamatkan diri. Dan ada pelbagai lagi lah jenis kat sini. Lampu ni pun ada berbagai pattern. Lampu dia klip-klip, cara berkelip pun ada kan. Sebagai lampu isyarat kecemasan lah. Ada berbagai warna, mungkin kuning, merah, putih dan sebagainya lah. So kalau ada alat ni bagus letakkan dalam kereta untuk keselamatan tuan-tuan lah. Di samping tu ada lagi satu, vest pantau cahaya. Ni penting lah, biasanya orang tak sedar benda ni. Sebab apa saya katakan benda ni penting? Kalau vest pantau baru sebenarnya tak mahal pun. Ada berbagai jenis lah. Belilah satu letak dalam kereta tuan-tuan dan perempuan. Sebab apa? Bila berlaku kecemasan terutamanya dari segi waktu malam lah atau waktu hujan. Bila tuan-tuan nak buka tayar dan sebagainya, so pakailah vest ni. So secara otomatik dia dah membantu lah oleh pengguna-pengguna lain. Dia daripada jauh kena cahaya, dia dah nampak ada orang tengah melaksanakan sesuatu kerja, sama ada kereta rosak ke, tukar tayar ke dan sebagainya. Saya akan membantu keselamatan tuan-tuan lah selain daripada yang ada triangle ni tadi kan. Okey, tu vest lah. So kalau tuan-tuan ada lagi ni lapik nylon ni pun bagus juga, tapi ni bagi orang yang mahir. Kalau orang mahir tak ada, sebab apa? Orang yang mahir ni biasa dia nak check ada kebocoran ke apa dan kereta tu, kalau ada breakdown apa, dia boleh buat alas kat bawah tu lah supaya tak kotor baju dia. Okey, selain tu ialah dia ada titip ni seberguna lah. Kalau berlaku kebocoran ataupun wire tercabut, merekah ke atau pintas ke yang tuan-tuan boleh nampak dengan mata sendiri, bolehlah gunakan untuk sementara waktu sebelum kita hantar ke bengkel untuk perbaikan. Dekat sementara lah. Dan juga minyak hitam ataupun air. Ini bagi kenderaan lama lah. Kalau kenderaan baru, air tu dah biasanya ada lah untuk kita top up. Bukan setakat top up tapi mungkin ada keperluan-keperluan lain untuk keluarga dalam kereta. Kalau minyak hitam ni, minyak kekurangan, kita kena top up lah supaya enjin tak terlalu panas. Jadi enjin akan berjalan dengan lancar lah. Ini bergantung pada minyak enjin yang tuan-tuan gunakan. Okey, baik. Pemeriksaan sebelum perjalanan. Okey, memastikan tempoh lesen mandu. Tu dah sah tadi. Tuan-tuan kena check. Pastikan tembus cukai pun hidup. Kalau cukai tak hidup, problem lah nanti kan. Bila kena tahan dengan roadblock ke apa, kalau kereta kena tukar, kena tinggal kat balai lah, tak boleh buat jalan sebab tak ada cukai kan. Yang tunjuk cukai baru boleh jalan. Sama dah kena kan. Okey, memastikan paras bahan api, minyak pelincir, minyak brake, minyak steering, minyak gearbox, coolant, air radiator dan air alat kesat cermin ni, air wiper lah mencukupi. Okey, ni lesen ni biasalah. Kena check. Ni saya bagi contoh gambar lah. Ni low tech. Ini minyak. Okay, bila nak laksanakan tugas, tengok minyak penuh tak. Kalau tak penuh, pergi isi dulu. Selesai kan.
kena check dekat stick ni minyak enjin cukup tak cukup kan. Kalau tengok macam ni keadaannya okey boleh. Kalau kurang bawah daripada tanda ni nak kena top up kan. Dia ada dua tanda sini, minimum dan maksimum. Kalau kita tengok kat sini, oh hitam, minyak hitam gila, cukup ni dan ranking ni tapi dah hitam gila. Ini mungkin perlu di servis, cuba tengok cukup tak odometer dia ataupun bulan dia. Kalau dah cukup kena hantar servis lah. Okey. Selain tu ini coolant. Coolant pun dia ada nilai minimum dan maksimum dia. Kalau tuan-tuan nak top up mesti antara ni lah, jangan lebih ataupun jangan kurang Okey. Ini kalau apa gearbox. Stick gearbox pun ada stick dia. Minimum dan maksimum. Lepas tu tengok pada warna tu kan. Bila warna makin gelap, dia dah untuk masa nak servis lah. Ini yang elok, ini yang sedang dah digunakan, ini dah teruk sangat lah. Perlu ditukar Okey. Ini minyak brake pun sama juga. Tuan-tuan boleh tengok kalau dekat dalam, dekat atas servo tu, brake servo tu, dia ada tangki minyak untuk brake Dia ada nilai minimum dan maksimum. So kalau kurang kita suka lah sini. Kalau lebih kita check kenapa dia lebih. Mungkin baru tukar brake pad dan sebagainya. Ada isu-isu lain lah So kalau kurang tu pastikan sebelum isi tu kita check dulu apa punca dia kurang. Adakah sebabkan bocor ataupun sebagainya Okey, ini power steering, dia pun ada stick. Itu minimum atau maksimum. Okey, radiator kalau air dah kurang kita top up dengan air. Okey, eloknya air yang bersih lah. Tapi kalau dah keruh dan sebagainya, elok dibuat passing ataupun tukaran lain air yang baru Ini macam jaket untuk wiper lah ataupun alat kesat cermin Okey, kalau habis kita isikan. Baik, next. Memastikan paras air bateri. Ini bagi kita guna bateri basah lah Kalau bateri kering mungkin tak ada masalah. Tengok je dekat terminal tu Okey, ketat dan bersih. Kita tengok ni, saya bagi contoh ni bagi bateri basah. Dia ada nilai minimum dan maksimum. Pastikan ni dalam ranking ni lah. Kurang pun tak boleh, dia akan rosakkan plate. Lebih pun tak elok, dia akan putuskan plate terminal atas tu jadi teroksida Ni terminal ni kena bersihkan lah. Kalau ada daki dia apa, cuci supaya tidak berlaku leaking charge dia Okey. Ini bagi yang bateri kering. Dia kalau hijau macam ni bagus, putih ni dah nak habis, kalau merah ni dah tak gunalah. Ini untuk memudahkan kita check untuk bateri kering sebab apa, dia tak ada air kan. Kita tak nampak air seperti ni. Okey, ni kitaran lampu lah ataupun cas dalam kereta. Daripada bateri switch terus komponen-komponen sebagainya semua terus balik. Okey. Yang ni alam lah, alam keselamatan. Contoh ni aksesoris lah tapi kalau dia dah fix dalam kereta tu adalah alam dia kalau rosak kena baiki. Okey, next. Pemeriksaan semula sistem lampu supaya berfungsi. Okey, sebelum nak laksanakan perjalanan, kita pastikan lampu semua berfungsi. Bukan setakat berfungsi, tapi dia hidup lah. Kalau lampu tu tak terbakar dan sebagainya, tak hidup lah, tak membantu pada pemandu yang lain. Pastikan semuanya berfungsi. Terutama sekali yang kita tak perasan tu lampu belakang lah. Lampu brake ke lampu reverse atau lampu signal sebelah belakang. Sebab kita tak perasan. Dalam keadaan kereta hidup, mungkin lampu belakang tak hidup. So kena check lah Okey, ini salah satu detail lampu lah yang simple lah Okey, baik. Pastikan nombor pendaftaran kenderaan bersih dan jelas. Ini salah satu spek nombor kenderaan lah. Kau boleh ikutlah requirement daripada JPJ lah supaya saiz dia sama, jarak dia sama. Tak melanggar peraturan Kalau melanggar peraturan tu satu kesalahan lah, mungkin akan disaman Contohnya seperti yang lampu air, lampu nombor lutsina macam air tu kan, itu tak boleh tu kalau sebab apa, tak nampak tengok macam seperti air. Itu satu kesalahan lah Okey, baik. Membersihkan ruang dalaman kenderaan, alas kaki ataupun cermin, tingkap dan sebagainya. Kita nak kena bersih. Ini salah satu contoh. Kalau bersih macam orang masuk pun tenang je. Lepas tu alas kaki pun bersih kan. Lepas tu tingkap cermin cantik, tak kelabu ataupun tak pecah dia punya tinted ataupun tak jelas, banyak dented dan sebagainya. So kalau semua cantik, clear, luas pemandangan kita, tak ada halangan, terutamanya sekali waktu malam lah atau waktu hujan kan. Kalau ada tinted yang murah tu kadang pecah cahaya, mengganggu pemandangan Okey, benda-benda ni perlu diambil berat lah, ambil perhatian Okey, next. Memastikan tayar dalam keadaan baik dan tekanan angin mencukupi. Ini penting lah. Sebab apa, angin tu akan mempengaruhi tayar Kalau angin tu terlalu keras pun tayarnya akan botak ke tengah kan. Kalau terlalu lembut kurang,
tayarnya botak kanan kiri. So usianya akan pendek lah. Asyik untuk kau tayar, ya je tak tahu apa punca dia. Itu salah satu lah. Okey, memastikan tayar ganti ataupun toolkit ataupun alat pemadam api adalah dalam keadaan baik. Ini tool-tool yang kita perlu check lah. Terutama sekali kalau nak jalan jauh supaya semuanya dalam keadaan baik lah. Okey, memastikan SOB ataupun suspensi dalam keadaan baik. Macam mana nak tentukan tekanan air, tekanan angin dalam satu kenderaan memang dah ada. Kalau tuan tengok kat tepi pintu tu, sebelah pemandu, sebelah kanan tu kat bawah tu dia dah bagi stiker sini. Itulah daripada pengilang, pengeluar dia nyatakan berapa saiz tayar yang recommended lah, yang direkomend kat dalam tu dengan tekanan angin dia depan dan juga belakang. Kat bawah ni salah satu gambar untuk knowledge tuan-tuan lah. Tentu saiz lebar tayar kereta, tebal tayar kereta, raja jari dia berapa kan, lepas tu jenis yang macam mana, kelajuan high speed ke dan sebagainya. Okey, ini tool dalam kereta, nak kena pastikan yang ni S-over contohnya lah. Yang ni juga fire extinguisher lah. Ini gunakan kalau kebakaran kecemasan dan sebagainya. Okey, next. Pemeriksaan sebelum pemanduan. Sebelum nak mandu apa, kita nak periksa, pastikan steering, brake berfungsi dengan baik. Ini penting lah, sebab apa? Steering ni untuk mengemudi. Kalau dia tak elok, asyik lari je, problem lah kan. Brake pun sama, nak perlahankan kenderaan atau nak menghentikan kenderaan kan? Kalau dia tak cengkam dan sebagainya pun problem. Okey, pastikan sistem hawa dingin dan sistem audio ditutup sebelum enjin dihidupkan. Ini salah satu cara lah. Cara kita nak jaga hayat komponen dan kereta kita lebih lama lah. Contohnya kalau nak start tu, pastikan semuanya dah tutup, kita start enjin, dah start, dah running, dah warm up, baru kita on aircon, audio dan sebagainya. Dan juga sebaliknya lah, kalau baliknya kita nak matikan enjin, jangan terus matikan enjin. Matikan dulu radio, matikan dulu aircon dan sebagainya. Semua komponen-komponen dah off kan, barulah kita matikan enjin. Itu untuk jangka hayat lah sistem-sistem ni. Sebab apa dia ada dalam kereta. Okey, sebabnya dia berfungsi lah bila kita menghidupkan kenderaan dan juga mematikan kenderaan. Okey. Pemeriksaan sebelum perjalanan. Okey, memanaskan enjin sebelum melakukan perjalanan. Ini salah satu yang sensitif lah. Bagus lah walaupun sistem tu dah canggih. Bila kita start enjin automatik, pump pelincir dah kepada dalam seluruh badan enjin. Tapi dalam keadaan enjin tengah sejuk. Okay, kalau kita boleh panaskan dia, maksudnya enjin tu dah ready untuk berjalan, baru kita gunakan untuk berjalan. So lebih performance lah maksudnya. Yang kedua, memastikan pergerakan kenderaan tadi berdasar pada arahan ketua jabatan ataupun pegawai kenderaan. Ikut arahan lah, arahan yang diberikan untuk melaksanakan tugas. Jadi jangan lupalah bila dah buat tugasan buat kereta tu, tali pinggang kena pakai lah. Jangan tak pakai untuk keselamatan diri dan juga orang lain. Okey. Next. Okey, mematuhi undang-undang peraturan lalu lintas. Ini bukan setakat pemandu kerjaan kerajaan. Siapa yang menggunakan perjalanan, yang menggunakan kenderaan tu mesti mematuhi undang-undang yang telah dibagi. Kan banyak sekarang simbol macam-macam ni. Sekarang ada yang canggih-canggih. Kadang kita pun terlupa dah, simbol apa ni, dulu tak ada ambil exam, sekarang dah ada. So kita kena rajin ambil tahulah simbol yang ada ataupun peraturan lalu lintas yang terkini. Okey. Memberi tumpuan dan tidak memandu secara membahaya. Itu penting. Bila kita melaksanakan tugas, kena beri tumpuan lah. Jangan duk berborak, duk bergurai, mengusik dan kita membahayakan diri anda dan juga pengguna orang lain. Beri tumpuan sepenuhnya. Okey, tidak memandu lebih had laju ditetapkan. Okey, kalau jalan tu dah ditetapkan had laju, ikuti, patuhilah laluan yang disediakan. Jangan lebih terlalu laju dan sebab apa, dia akan membahayakan pada orang lain. Tidak merokok di dalam kenderaan. Ini bagi kereta jabatan memang kita larang. Jangan merokok dalam kenderaan. Sebab apa? Dia akan memberikan kesan yang buruk lah terhadap kenderaan. Terutamanya bau yang melekat dalam kenderaan. Bagi orang yang tak tahan ataupun ada asma dan penyakit dan sebagainya, sempul ke, dia memang memberi ketidakselesaan kepada penumpang. Jadi kita kena jagalah. Kalau tuan-tuan nak isap rokok, tuan-tuan boleh isap rokok di luar. Bukan di dalam kenderaan, di kawasan yang telah disediakan. Okey, baik. Tidak menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Ini penting lah.
Sebab apa dia mempengaruhi pemanduan tuan-tuan dan puan-puan mungkin berlaku kecuaian dan sebagainya. Sebab apa tumpuannya pergi ke telefon kalau tengok gambar ni kan. So disebabkan telefon boleh menyebabkan kecelakaan semasa memandu. Okey. Peka dengan keadaan perjalanan enjin. Ni bagi pemandu mungkin dia dah biasalah hari-hari dia buat kereta, so ada bunyi something yang luar biasa tu dia akan tahu. Perlu kena check lah, kena periksa sama ada enjin ke, kotak gear pun ataupun kelancaran kenderaan semasa perjalanan. Contohnya tak ada pick up, tiba-tiba mendak je, slow je, apa sebab kan. Kan? Dan membuat catatan jika terdapat masalah teknikal, laporkanlah pada pegawai kenderaan atau ketua jabatan yang berkaitan lah untuk diambil tindakan selanjutnya. Okey. Peka dengan keadaan persitaran semasa perjalanan. Tengok sekarang kerana kereta dulu 2 hala, 2 link je, sekarang dah berapa 3, 4, 5, 6 link dah. Jadi kalau kita tak peka kat lorong kita, mungkin kita akan mengganggu orang lain punya laluan. Okey. Yang tadi dari segi semasa pemanduan, kita boleh lihat, kita boleh dengar, kita boleh bau, kita boleh rasa. So kalau benda sesuatu yang luar biasa daripada ni, eloklah tuan-tuan cek kat kita tu, mungkin ada sesuatu yang terjadi. Okey, baik. Memastikan bahan api diisi penuh sebelum memulangkan kenderaan untuk disimpan. Ini untuk memudahkan. Contohnya tuan-tuan dah selesai kerja, tengok minyak pun dah tinggal sikit, besok nak buat kerja, mungkin kerja tempat yang lebih jauh. So sedia daripada awal, dah ready kapasiti yang penuh awal-awal. So esok nak bergerak jauh dan mudahlah, tak payah nak mencari tempat minyak dan sebagainya. Okey, menutup switch sistem hawa dingin ataupun audio sebelum enjin dimatikan. Serta tarik handbrake dengan sempurna. Ni seperti mana saya kata tadilah. Dah off semua, nanti handbrake baru kita matikan enjin. Mengisi butiran buku log dengan betul dan kemas. Ini amat penting lah, tanggungjawab sebagai pemandu dan juga authorized pemandu. Buku log kena isi lah seperti mana yang dikendaki bila selesai tugasan. Okey, membersihkan kenderaan dengan sebaik-baiknya. Okey, bila dah habis selesai tugas, ada masa, cucilah bagi bersih untuk menjaga imej kerajaan. Okey, kita teruskan. Okey, menyimpan kenderaan dengan baik di tempat yang selamat, tempat yang dah disediakan lah, kena simpan kat situ supaya tidak berlaku apa-apa vandalism dan sebagainya lah. Okey, melaporkan kecacatan ataupun kerosakan yang dikesan pada kenderaan sepanjang menggunakan kenderaan kepada pegawai kenderaan. So kalau ada perasan sesuatu yang berlaku, maklumkan pada kenderaan supaya dia ambil tindakan selanjutnya. Contoh macam cermin pecah dan sebagainya lah. Okey, mengulangkan kunci kenderaan dan kad inden dan kad sistem bayar tol tanpa resit serta smart tag kepada pegawai kenderaan. Selesai je kerja tugas anda, pulangkan balik semua keperluan yang diserahkan oleh anda semasa pemanduan. Biasanya ni ialah smart tag lah, kunci, kad inden dan touch and go lah. Okey, mendapatkan butiran perjalanan berikutnya dan pastikan jalan yang akan dilalui. So tugasan yang kemudiannya yang akan dilaksanakan, tuan-tuan kena fahami dulu laluan dia. Kalau dah faham laluan dia, tahu kat mana, ikut mana, senang memudahkan kerja anda untuk seterusnya. Baik. Pemanduan di waktu malam. Kalau anda waktu malam, pastikan anda tidak menghadapi masalah penglihatan di waktu malam lah. Ini dari segi mata lah. Rabun dekat, rabun jauh, rabun cahaya dan sebagainya. Itu penting. Okey, pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik. Ini dah mestilah, tak kira lah siang ke apa, malam pun sama juga. Supaya pemanduan lancar. Pastikan lampu depan dan belakang serta lampu brake berfungsi dengan baik. Ini pentinglah, indikator untuk memberi petunjuk pada pemandu lain yang berada di belakang kita. Okey, elakkan sama sekali memandu ketika mengantuk. Ni kena elak lah. Kalau ngantuk tu kena berhenti kat rest dulu, semayang ke, rest 5 minit, 10 minit, dah segar, minum kopi ke, baru kita jalan semula. Sebab apa? Dia akan memengaruhi keselamatan tuan dan orang lain lah di sekitaran tuan. Okey, dilarang sama sekali merokok ataupun menggunakan dadah dan alkohol. Ini seperti mana yang saya dah nyatakan tadi. Okey, mengikuti peraturan jalan raya dan arahan JPJ atau Peristah Api sebagaimana kaedah dan cara pemanduan di waktu malam. Siang pun sama, malam pun sama. Kena ikutlah peraturan yang sudah disediakan. Okey, menerima dan menyemak ke atas invoice yang
diterima daripada SPENCO. Ini bagi kita kongsi SPENCO lah. Sebab sebahagian dari kerajaan, jabatan kerajaan tidak menggunakan kereta konstitusi. Kalau ada, kena semak lah UOS ni supaya penyelenggaraan berjadual tu dan pembaikan dilaksanakan. Okey. Dan setiap pembaikan tu hendaklah ada salinan invoice lah untuk disimpan dalam rekod kenderaan di jabatan masing-masing. Memaklumkan kepada bahagian pengurusan aset awam, pemendarahan, PAM dan SPENCO berhubung dengan kemalangan. So kalau berlaku kemalangan, terus hubungi. Kalau jabatan, kepada jabatan. Kalau SPENCO, hantar terus ke SPENCO. Pastikan masalah berkaitan dengan pembaikan dan penyelenggaraan tadi dirujuk SPENCO. Ini bagi konstitusi. Okey. Melaporkan secara bertulis pada PAM sekiranya tidak berpuas hati dengan perkhidmatan diberikan oleh SPENCO. So kalau saya kat konstitusi itu cuma ada 2 di Betul Kif dengan Bangi. Dan yang seluruh Malaysia tu semuanya adalah lantikan daripada authorized. Okey, jadi kalau ada berlaku tidak puas hati, hantarkan makluman surat daripada SPK dan juga SPENCO untuk ambil tindakan ataupun penambahbaikan bagi syarikat tersebut. Okey, tempat simpanan dan keselamatan. Di kawasan pejabat, tempat simpanan kenderaan ataupun depo kenderaan buat rondaan yang berjadual oleh pegawai keselamatan. Ini pentinglah kalau bagi kenderaan yang banyak ataupun lebih daripada 20, peraturan ni elok dibuatlah untuk lawatan supaya kita pastikan kenderaan aset kerajaan tadi disimpan dengan baik dan selamat. Penyelenggaraan dan secara berjadual yang ditetapkan dalam manual pengguna, rekod di dalam buku log, buku daftar penyelenggaraan dan juga QPA 14 lah atau modal pembaikan. Itu penting lah itu untuk rekod kerajaan. Okey, set kunci hanya diserahkan kepada pemandu apabila digunakan. Dikunci selamat apabila tidak digunakan. Kunci tambahan ataupun kunci steering, tangki bahan api ataupun tayar ganti yang terdedah adalah ditutup dan berkunci. Letakkan di tempat yang tidak berisiko tinggi, elakkan daripada kemalangan ataupun kecurian. Ini tanggungjawab masing-masing lah. Bila diserahkan kenderaan, so pastikan ianya dipatuhi lah. Okey. Tempat simpanan dan keselamatan. Okey, tugas pencucian dan kebersihan di bawah tanggungjawab pemandu. Ketua jabatan boleh membenarkan kenderaan kerajaan dihantar ke pusat cucian ataupun memastikan kos dan kekerapan adalah sesuai dan munasabah. Maksudnya munasabah lah. Jangan mengarut pula kan. Dengan setahun cuci satu kereta je RM20,000. Itu dah mengarut lah. Okey, baik. Disediakan paip air, takungan air untuk membersihkan kenderaan bersama dengan vacuum, bahan pencuci, sempu, polis, wet tayar dan pewangi dan sebagainya lah. Benda-benda yang perlu supaya kereta tu dalam keadaan baik, cantik, wangi dan sebagainya. Baik. Bila berlaku kemalangan? Apabila berlaku kemalangan, pemandu atau pegawai yang terlibat, Ketua Jabatan hendaklah melaporkan kepada polis dalam masa 24 jam bagi kenderaan kerajaan dan mengikut perkeliling WP 4.2. Kemalangan yang melibatkan kenderaan kerajaan Malaysia dan pandu pindaan dia. Okey. Tindakan susulan hendaklah dibuat bagi kereta konsisi. Ini kalau kereta konsisi, telefon terus hotline SPENCO dengan talian 1-800-886999 ataupun app SPENCO lah. Terus laporkan pada dia, lepas tu barulah buat laporan kepada ketua jabatan ataupun polis dan ketua jabatan. Itu bagi kereta konsisi lah. Okey. Bagaimana nak jadi pemandu yang hebat? Ini ada banyak cara lah. Nak jadi pemandu yang hebat, salah satu dia hati nak kena bagus, hati nak kena tenang, hati nak kena bersih. Semuanya datang daripada hati. Kalau hati baik, yang lain semuanya akan baik lah. Kalau hatinya tak baik, macam-macam benda yang akan berlaku. Okey, lepas tu minda. Minda nak kena kawal lah. Kau boleh meminda tu kena positif je lah, jangan negatif, kuning dan sebagainya. Okey, dia akan memengaruhi lah pemanduan anda, tugas jawab anda sebagai pemandu. Okey, tindakan pun sama, tindakan mestilah yang baik, yang munasabah, rasional, logik dan bertimbang rasa, seperti yang saya kata awal-awal tadi itulah. Okey.
penampilan diri nak kena kemas, segak, lawa, cantik. Dia pemandu kan sebenarnya dan menjadi tumpuan orang ramai di persekitaran tempat anda bertugas. So penampilan kena kemas lah. Okey, sebab itu image jabatan yang tuan-tuan bekerja lah. Okey, hubungan sosial pun nak kena bagus antara tuan-tuan dengan rakan-rakan sejawat, dengan pegawai kerendaan, dengan pegawai ataupun pengguna yang tuan-tuan bawa, dan juga persekitaran masyarakat tuan-tuan lah semasa proses pemanduan. Okey, hati rohani nak kena bagus, spiritual kita lah. Okay, kalau bagus semuanya akan jadi bagus lah. Kerja tu hendaklah berkat, kita rela, redha, so kita akan dapat berkat lah kerja tu. Bukan sekadar dapat gaji tapi dapat pahala, benda-benda yang lebih baik. Okey, seimbang. Okey, hati tu nak kena seimbang lah, tak boleh sengit sebelah ke kan. Berpadan-padan dengan tugas yang kita laksanakan tadi. Okey, next. Ini adalah tip pemanduan. Okey, jika kita memandu kenderaan yang belum pernah kita pandu, biasanya orang saja nak try lah, test drive lah apalah kan. Dapatkanlah dulu feel dia. Feel ni macam perasaan kita lah dengan kereta tu. Dari segi kekuatan enjin dia, tahu keupayaan brake dia, serta bagaimana respon steering, serta behavior, sikap kenderaan tu macam mana, perangai kereta tu. Okey, elakkan terus nak uji pandu, nak try power, test power dan sebagainya. Jika kita membuat uji kenderaan baru atau mana-mana kenderaan yang belum pernah kita cuba, sekalipun kenderaan rakan-rakan, kerana feedback kenderaan itu mungkin di luar jangkaan kita lah, atau di luar kemampuan skill kita. Contohnya lah, kita hari-hari bawa kereta 1.5 kan, paling tinggi pun 1.8 kan. Tiba-tiba nak test drive kereta 6,000cc, 5,000cc. Memang payah lah sebab kita tak biasa yang kenderaan tu. So kena dapatkan feel dulu, dah biasa barulah kita boleh kendalikan dengan baik. Itu penting lah, salah satu tip lah. Okey. Kedudukan pada kursi pemandu. Ini pun penting lah. Kedudukan pemandu yang optimum bagi memandu, antara kawalan yang penting ketika memandu ialah kawalan tangan lah. Pada roda steering. Cara pegang pun ada juga kan. Bukan main pegang je. Dan juga kawalan pedal minyak. Macam ni kita nak pegang kawal minyak dengan brake tu kan. Bukan dua kaki. Dia kena satu kaki je kan. Poinnya. Hanya bergerakkan kanan dan kiri je kita punya jari kan. Okey. Dan juga clutch. Macam mana nak kawal bagi postur badan yang betul kan. Badan tu nak betul kan. Bukan duduk baring, duduk menyengit, duduk sengit kan. Dia ada posisi dia yang betul lah. Pastikan bahu direhatkan pada penyandar kat kusin dengan selesa, bukan terlalu jauh ataupun terlalu dekat. Okey. Kedudukan tangan, seperti mana gambar kalau tuan tengok, dia mesti duduk di antara kanan kiri lah, jam 3 dengan jam 9. Rapat di steering dan ibu jari pegang bahagian tengah kalau tengok gambar tu, supaya dia grip. Maksudnya tangan kita akan free lah, pusing kanan kiri tak terlucut, tak tertanggal daripada steering dengan tangan. Okey, kalau you tengok kat atas ni, dari kedudukan ini, ubah kedudukan kursi ke depan dan ke belakang bagi memastikan pergelangan tangan anda berada tepat di atas steering. Letakkan ibu jari tangan kanan pada kedudukan pukul 3 dan ibu jari kiri pada kedudukan pukul 9. Ketinggian steering yang ideal ialah dengan melihat ibu jari supaya berada sama dengan aras dengan bahu. Maksudnya masa anda menduduk kursi memandu tu, ibu jari ni dengan aras bahu ni selaras, lebih kurang dalam 10 ke gitulah. Ada jarak dia. Ini yang betul lah. Kena ada free flay kat sini. Jangan straight macam ni. Kalau straight macam tuan-tuan nak pusing kanan kiri tak ada free flay. Cukup-cukup lurus je kan. Jadi satu kesalahan lah. Kalau macam ni tuan-tuan kena tarik depan sikit. So baru ada kelegaan di sini. Okey, next. Kedudukan. Okey, biasanya wujud satu tempat letak kaki kiri sama ada kereta auto ataupun manual bagi mengelakkan kaki serta mengunci kedudukan badan kita pada kusin. Okey, biasanya tempat letak kaki dah biasanya kaki kiri lah.
Okey, kaki kanan yang berfungsi menekan pedal minyak dan pedal brake perlu menggunakan pivot point yang sama. Itu yang saya kata tadilah. Okey, ini bermakna anda menekan pedal minyak dan brake tanpa perlu mengalihkan kaki. Ini membolehkan teknik modulasi brake dan minyak dilakukan. Modulasi tekan brake dan tekan minyak dengan kawalan penuh. Boleh tekan sedikit ataupun penuh bergantung kepada feel lah driving anda. Kalau tengok gambar sini, ini duduk kedudukan sebenar lah. Yang ni tak betul. Seat kena rapat, kena ada kelegaan kat sini. Lepas tu nak kena sentang ni kursi daripada atas ni tentang dengan telinga kalau tengok dia punya ukuran sini lah. So peha kaki pun ada kelegaan kat sini. Dia tak terlalu tegang, tak terlalu longgar. So ada free play kat sini untuk memudahkan kita mengendalikan kenderaan lah. Okey. Kosongkan ruang poket ataupun seluar anda. Ini kalau banyak duit ke apa tak tahulah, tebal kat belakang poket. Sebenarnya dia tak selesa. Kalau untuk jalan jauh memang tak selesa sebab apa dia mengganggu keselesaan anda lah. Ataupun barang-barang lain, telefon ke, kunci ke, entah apa lagi kan. Okey, kehadiran objek pada ruang poket anda seperti modem mudah alih tadi, telefon ataupun peranti pintar boleh mengganggu dan memberikan kesan kepada posisi pemanduan anda. Kalau mungkin jalan dekat-dekat tak terasa. Tapi kalau jalan jauh terasa lah kat kocik kan. Sama ada atas, belakang dan tepi kan. So eloknya letakkanlah di tempat lain. So baru kita ada kelesasaan masa memandu tadi. Okey, baik. Rapatkan punggung ke belakang. Ini cara duduk yang betul lah. Bagi mendapatkan sudut duduk yang baik, anda perlu merapatkan kedudukan punggung dekat dengan bahagian penyandar. Kat sini lah penyandar rapat. Lepas tu kita sandar. Selesa lah. Ni jarak yang saya kata tadi 10 inci ataupun 25 cm. Ibu jari dengan bahu kita. Ni keadaan yang selesa lah. Okey. Kat sini pun sama juga. Dia ada bagi gitu, jarak dia untuk memudahkan tuan-tuan lah perempuan. Okey, baik. Pastikan badan rapat dan tegak dengan kerusi. Okey. Sudut duduk yang baik juga sebenarnya bergantung kepada faktor inilah. Pastikan bahagian belakang anda bersandar pada kerusi. So kita akan relax lah sandar kan. Kalau kita duduk tegak tak menyandar ke depan ke kiri kan, dia mengganggu posisi anda dan menyakitkan tulang belakang anda dan sebagainya lah. Okey, ubah sudut tempat duduk anda supaya kedudukan tulang belakang berada pada sama sudut dengan tulang pinggung. Baru betul fit dan selesa lah. Pastikan juga perhebat kepala sama aras dengan kepala pemandu. Ada kadang tempat rest head ni kan boleh naik turun kan. Anda boleh adjust dia betul-betul kat kepala anda. Barulah selesa. Ni kadang letak kat atas kepala, kadang kat bawah tekuk kan. Tak sesuai lah. Benda tu boleh di adjust supaya kita dapat keselesaannya maksimum lah. Okey. Letakkan peha pada tempat duduk. Sekiranya perlu, ubah ketinggian tempat duduk supaya bahagian bawah peha boleh berehat dengan selesa. Okey, keadaan kaki yang tergantung ketika pemanduan boleh menyebabkan letih. Penatlah letih sebab apa kedudukannya tak betul. Kalau ini kalau tuan-tuan tengok gambar, yang ni okey, semua fit, punggung sampai belakang. Peha rakat kat sini kan, ada clearance, tangan dia juga ada play sini kan. Kalau macam ni sakit pinggang lah kan. Kalau macam ni sakit tengkuk, tak betul lah tu kan, sini ada ruang kosong dan sebagainya lah. Okey, so ini caralah kedudukan duduk cara yang betul lah. Okey, baik. Jaga sudut bukaan tangan dan kaki. Okey. Jarak antara badan dengan steering dan pedal kaki amatlah penting untuk memastikan anda mampu mengoperasikan kenderaan dalam keadaan yang selesa. Jadi kalau kita selesa, senanglah kita nak kendalikan kereta tu. Semua boleh capai, boleh pusing kanan kiri dan sebagainya. Okey, kedudukan ini juga bagi memastikan bahawa anda sentiasa rapat dengan tempat duduk walaupun ketika sedang membelok. Jadi anda belok kanan ke kiri ke, kona lipat baring ke apa ke, anda duduk statik di kerusi tempat anda, tidak mengaruhi keadaan yang lain. Okey. Luangkan masa selama beberapa minit untuk memastikan kesemua poin di atas adalah tepat dan anda akan merasa perbezaannya dari segi kawalan, keselesaan serta mendapat
keyakinan ketika mengendalikan kenderaan. Ini hakikatnya ialah kalau tuan-tuan ikut apa arahan peraturan yang dibuat tadi, tuan-tuan puan-puan akan merasa keselesaan dia. Di mana daripada tuan-tuan meletak ikut tidak mengikut peraturan yang di garis pandukan tadilah. Okey. Posisi cermin sisi dan pandang belakang. Ini pun makin makan peranan juga. Kadang kita tak sedar, kita main letak je janji nampak belakang. Tapi tak sempurna. Kalau tengok contoh ke sini, kesalahannya biasa yang dilakukan oleh pemandu ialah dengan mempolisikan cermin sisi agar kita boleh melihat bahagian belakang kereta. Cara yang betul ialah dengan melebarkan pandangan cermin sisi agar kita mendapat panoramik seluas mungkin dari cermin sisi tadi. Contoh kalau tengok gambar ni lah. Macam ni dah terlindung. Apa kita nak tengok body ni? Kita bukan nak tengok body ni. Kita nak tengok semua belakang ni seperti kat bawah ni. Bawah kita nampak pemandangan je luas. Tak ada gangguan. Okey. So lebih daripada ni belakang kita boleh tengok cermin yang kat tengah tu pandang belakang. So kat itu akan cover lah yang belakang. Dan dia akan wujud blank spot lah. Tapi yang tu kita tak boleh buat apa. Blank spot tu memang wujud dekat belakang kita lah, sama ada kiri ataupun kanan. Tapi sekarang ada kereta baru dia dah letak kamera, boleh tengok dekat skrin bahagian blind spot. Okey, ada kereta yang tak ada. Okey, teknik ini membenarkan kita melihat dengan lebih luas sekaligus mengurangkan risiko fenomena titik buta. Titik buta tu blank spot tadi yang saya kata, terutamanya bagi melihat penunggang motosikal. Cermin pandang belakang pula perlu diletakkan agar ia boleh melihat menerusi cermin belakang semaksimum mungkin. Okey, baik. Brake mengejut. Ni tengok juga, tapi sekarang kereta semua dah canggih-canggih, dah ada ABS kan. Kalau dulu yang tak ada ABS tu menjajau lah kan. Okey, merupakan kaedah brake kecemasan dengan menekan pedal brake semaksimum mungkin di laluan lurus. ABS pula berfungsi dengan membenarkan steering menerima input dari pemandu dan menghantar input menukar arah pada tayar depan bagi mengelakkan halangan atau bahaya. So, posisi pemanduan yang betul akan membenarkan pemandu mengawal kereta dengan betul dalam situasi kecemasan. ABS ni anti brake system lah. Kalau tuan-tuan tengok gambar ni kan, ada ABS, senangnya. Bila kita break je, automatik ABS akan kawal daripada kita tergelincir dan sebagainya lah. Kalau tengok kat sini ada kun kan, dia boleh mengelak dengan cantik. So kalau tak ada ABS tu, kawalan semua manual lah. Sampai elak kita terlanggar kun tu. Itu beza punya beza. Okey, baik. Teknik memotong dengan selamat. Ini nak potong kereta lah. Sebab skill ni datang daripada praktikal lah. Pemanduan tuan-tuan dan perempuan macam ni nak laksanakan kan. Kalau tengok ni, kita tadi dah bagi formula macam mana nak pegang pukul 9, pukul 3 kan. Jari di mana, paras mana, semua dia. Okey, sekiranya anda memandu di laluan berselekor, amat penting kedudukan tangan dengan steering perlu diubah. Supaya kita tak terlucut, tertanggal tangan dengan steering tu kan. Tiba-tiba nak pusingnya terlepas. Bahaya tu kan. Okey, pastikan pergelangan tangan boleh diletakkan di atas steering. Dan ketika memandu, pastikan anda memegang steering dengan dua tangan pada kedudukan pukul 3 dan 9 dengan lengan masih bengkok. Ini salah satu cara dia lah. Okey, ini memastikan anda mendapat kawalan penuh pada steering dan boleh melakukan selekor tajam dengan mudah dan senang. Okey, tak tergelincir, tak terlepas tangan kita sebab tu kena pegang dua steering. Baik. Baca papan tanda. Okey, papan tanda ada macam-macam jenis lah. Ni saya letak salah satu sebagai gambaran je. Okey, sudah pasti anda jarang mengambil tahu keberkenaan maklumat yang cuba disampaikan oleh papan tanda, terutamanya ketika melalui jalan berselekor dan berbukit. Antara perkara yang anda perlu ambil tahu, okey, amaran jalan berbahaya kan. Okey, tanda suruhan ni kan. Bila macam ni, okey, mesti ada sesuatu yang bahaya ni. Dia bagi peringatan kat kita lah. Kemungkinan ada bahaya
Okey, amaran selekor tajam yang biasanya lebih besar daripada biasa dipasang di selekor. Kita tengok tu arrow tu. Kadang sekarang ni bukan setakat pantulan je, dah ada yang lampu klip-klip lagi kan, macam-macam pattern dia Okey, sebenarnya itu semua membantu proses pemanduan lah di jalan raya Amaran kawasan kemalangan, jalan licin dan juga berbagai-bagainya Okey. Peringatan untuk menggunakan gear rendah ketika menuruni bukit. Ini penting jugalah. Kegagalan anda untuk mematuhi amaran ini boleh menyebabkan kenderaan akan terbabas sama ada understraight ataupun overstraight ketika melalui kawah tersebut. Okey, kawasan tersebutlah. Sama seperti juga lita ataupun amaran ini dipasang untuk mengingatkan pemandu agar jangan melampaui had fizikal kenderaan. So teknik-teknik tu kena tahulah. Kalau turun bukit jangan letak gear laju, kena letak gear rendah lah supaya dia dapat kawal ke dia punya lajak dia tu kan, tak terlalu laju selain kita brake kan. Bila kita brake lama dia brake akan panas, boleh jadi jam dan sebagainya. So kita bantu dengan gear rendah dan sebagainya lah. Okey, baik. Baca garisan jalan. Okey, ni sekiranya anda melalui selekor tajam, garisan jalan akan berubah menjadi berkembar menandakan anda dilarang sama sekali memotong disebabkan selekor tersebut ada titik buta. Titik buta ni blind spot lah yang kita tak nampak Bukan setakat blind spot dekat cermin tak nampak kereta kita kat belakang tapi kalau kita nak corner, nak potong kan, kita kat jalan corner kita tak nampak kereta kat depan tu kat mana kan. Super juga ataupun dekat simpang kan. Tak nampak. Kena ada blocking lagi lori besar kat tepi jalan, kat simpang. So benda-benda ni kena berjaga-jagalah. Anda tidak nampak kereta yang datang dari arah hadapan. Dan kalau memotong juga, ia bagaikan mempercikan nyawa. Ni tak sayang nyawa lah. Okey, kita kena elakkan lah benda-benda seperti ini. Okey, baik. Anggaran ni titik buta tadi Okey. Selain dari selekor tajam, titik buta juga wujud di jalan berbukit atau walaupun jalan tersebut lurus. Lurus tapi sebenarnya bukit kita tak nampak. Bila potong dia muncul je kat depan kita. Bukit dah naik kan. Itu salah satulah. Okey, jadi jangan ingat jalan lurus anda boleh memotong dengan yakin jika ada sebarang jika anda sedang mendaki titik buta anda adalah dari hadapan kerana anda tidak dapat melihat kenderaan lain yang datang dari arah bertentangan. Itu pentinglah. Okey, baik. Menekan pedal brake dan mengambil selekor. Ini skill lah. Patutnya brake dulu baru selekor. Jangan selekor baru brake. Itu yang terbabas. Okey, salah satu perkara yang sering dicuba oleh pemandu baru ialah memotong di jalan lurus sebelum jalan mulai membelok. Ni. Jika anda memotong, mesti masuk semula ke dalam lorong, tekan brake dan mula membelok. Okey, dia kena brake dulu baru belok kan. Okey, jangan belok baru brake. Okey. Aktiviti brake dan membelok ini dikenali sebagai trail braking namun tidak semua pemandu mahir sekiranya anda terlalu laju membrake ketika selekor akan memberikan beban yang besar pada tayar hadapan so tayar depan akan hilang grip mekanikal dan kereta mula terbabas jika anda terlebih brake ketika selekor. Itu skill lah okey, baik. Masalahnya jika anda under stress ataupun mula memasuki laluan bertentangan, besar kemungkinan kemalangan akan berlaku kalau anda tidak biasa dengan laluan tersebut. So, jangan amalkan try braking ini. Ni kalau nak race kat lita tak apalah kan, ada safety semua. So, kalau jalan-jalan raya tu, be careful lah. Okey, baik. Fahami keupayaan kenderaan anda. Kenderaan yang anda guna, anda pun kena faham lah. Bukan setakat feel yang kita dah rasa. Terhadap kenderaan tersebut. Mampu tak mampu. Yakin tak yakin. Selain daripada kekuatan enjin dan top unit memecut pantas, salah satu kriteria ialah memahami hard brake kereta anda. Okey, selalu kalau kita brake macam mengejut berapa jauh, berapa meter dah berhenti kan. Itu kena faham juga. Kalau brake dah tipis dah tak grip lah, atau minyak brake dah lama tak tukar, bertahun-tahun tak tukar, dah tak ada dia punya kelikatan, keanjalan tu dah tak ada. Pun problem juga, dia dah tak main
Sekiranya anda membawa ramai penumpang, prestasi pecutan dan brek kereta anda tidak akan sama. Dia akan berubah lah sebab ada beban. Sebab tu anda memandu seorang diri. Dia beza. So bila tuan-tuan, perempuan dah biasa buat seorang, brek keadaannya macam tu. Tapi bila ramai dah tak sama. Dia akan lebih lajak. Sebab apa? Dia lebih berat. So itu kena tahulah. Okey. Membrek di garisan lurus. Sebaiknya amalkan membrek di garisan lurus di mana kereta kekal stabil. Walaupun anda membrek dengan lebih agresif, tekanan brek sehingga kereta mencapai kelajuan yang sesuai untuk memasuki selekor dengan selamat. Ini lebih baiklah. Jangan kat selekor baru brek. Lepas tu kita brek dulu, baru kita selekor. Namun ingat, pastikan anda masuk pada had laju yang betul. Kerana jika terlalu laju, sistem ESC pun gagal. Lepas terlalu laju sangat, komputer pun tak boleh nak kawal. Lagi kan orang. Okey, itu penting. Baik. Laluan memotong. Okey. Laluan memotong ni pun tahu juga. Selain kita boleh baca line-line yang diberi kat jalan tu, kita tengok juga keadaan jalan yang kita lalu. Okey, setengah kawasan menyediakan laluan memotong di kawasan mendaki. Ketika ini ambil peluang untuk memotong kenderaan berat dengan cepat. Pastikan anda menggunakan gear lebih rendah lah. Maksudnya kalau gear auto tu, jangan tekan je, memang lembab lah. Turunkan kat 2, kat 3 ataupun kat 2 ikut kelajuan keadaan semasa lah. Bagi gear auto ataupun gear manual, turunlah pada 4 ke 3 dan sebagainya supaya kenderaan tu senang cepat bergerak. Tok dia tinggi, cepat dia nak potong. Selesai potong, okey, berikan laluan pada kenderaan lain yang lebih laju. Jangan pentingkan diri sendiri. Sebab kita nak potong, kita tengok tengok belakang tu. Tengok belakang kita lagi laju. Bagilah dia laluan. Jangan kita main masuk je kan dia mencecet nak break pula. Dah laju nak kena break lagi. Marahlah dia. Itu dah kena ada kerjasama. Baik. Isyarat dari lori. Okey, ini isyarat ni tak adalah dalam peraturan. Ini adalah bantuan je. Kalau yang prihatin, ada yang prihatin, ada yang dengki dan sebagainya lah. Okey, setengah pemandu lori ni amat berteman rasa. Tak semualah. Disebabkan mereka ni berada lebih tinggi, mereka nampak dengan jelas keadaan jalan dia nampak lebih jauh lah sebab dia tinggi. Kereta ni rendah kan. Okey, jika jalan selamat untuk motor, biasanya pemandu lori ni akan menyalakan lampu signal kiri. Maksudnya dia beri laluan lah kan. Lepas memotong, jangan lupa pula ucapkan terima kasih, tekanlah horn sekali, angkat tangan dan sebagainya. Itu salah satu bantuan yang diberi. Tapi tak boleh percaya 100%. Kadang-kadang saja je menipu pun ada juga. Itu namanya manusia, tak lari dari kesilapan. Okey, baik. Okey, jangan memotong. Penyesuaian diri dengan kereta baru atau jalan yang baru. Benda yang baru lah, tak biasa. Lalui terdapat 2 faktor. Jika bergabung antara 1-2 perkara ni akan menjadi punca kemalangan tu. Okey. Jika keadaan jalan tu bertambah licin akibat hujan, adalah lebih baik pandu dengan lebih perlahan untuk mengatasi fenomena aquapeling. Aquapeling Okey, itu nanti kita jelaskan apa maksud aquapeling tu Okey, antara kawasan yang dilarang memotong ialah di hadapan selekor. Memang dilarang lah kerana terdapat kenderaan keluar masuk dan juga pelajar sekolah yang ramai balik sekolah, masuk sekolah, sibuk lah. Jadi kena slow lah kan. Okey, ataupun di persimpangan jalan ataupun banyak kereta yang keluar masuk dari simpang, terutamanya di kawasan yang terhalang pemandangan lah. Disebabkan oleh objek lain. Kerana kat simpang tu ada objek lain tu kita tak nampak, so kita kena slow lah. Kalau buat laju itu yang bila orang lalu, haiwan lalu, kita hentam membahayakan diri kita dan juga persekitaran yang lain. Okey, atas jambatan biasanya menggunakan garis berkembar lah. Dekat jambatan memang digalakkan, dilarang untuk memotong, bahaya ataupun dalam terowong ataupun lorong di antara bangunan. Lorong dalam terowong pun sama juga kan, sebab lalu tempat sempit. Lorong kat bangunan pun sama juga, kerana kiri bangunan tinggi. Benda tu memang tak nampak. Okey, baik. Teknik memotong dengan selamat. Ini salah satu cara lah. Teknik ni macam mana kita nak mulakan. Kalau nak jelas kita tengok gambar tu. Okey, dalam apa yang diceritakan sini adalah pastikan tiada kenderaan dari arah bertentangan dan jarak yang selamat untuk memotong. So kalau orang tak ada mata sebelah, susah nak potong. Sebab apa? Nak tentukan jarak tak boleh. Jadi dulu kena berfungsi. Okey, tukar gear rendah untuk dapatkan momentum dan bagi signal ke kanan. Untuk
Pick up dah ada, tengok buka signal, tengok orang tak ada, barulah boleh potong. Pastikan cermin CC, jika ada kenderaan lain yang sudah memotong, jika ada, berilah peluang, bagi peluang dia dulu potong dulu, barulah kita potong. Okey, potong kenderaan perlahan dengan cepat. Dan masuk semula ke lorong asal. Lepas tu tukar semula pada gear yang asal. Okey, kalau tuan-tuan tengok ni contoh dalam bentuk gambar lah. Okey, kereta daripada bawah nombor 1 ni kan. Okey, apa yang perlu anda untuk memotong perlu untuk memotong tunggu dulu lepas tu perhatikan di hadapan ada kereta tak ada kereta. Lepas tu okey, depan dah clear, perhatikan kat belakang pula ada tak, nampak kereta tak ada kan, dah clear. Okey, bagi syarat ke signal ke kanan lepas tu bergerak ke kanan kan. Lepas tu lajukan kenderaan. Bila dah potong tu kena lajulah, jangan lambat macam siput je. Sebab tu dia kena turun gear rendah sikit kan. Okey, lepas tu tekan horn, bagi tahulah bagi yang kita nak potong dan sebagainya. Beri isyarat ke kiri, lepas tu bergerak ke kiri balik kan. Lepas tu matikan isyarat, lepas tu kembali keadaan asal lah. Yang tadi gear tadilah kita dah potong, dah selesai, dah selamat. Mudah saja, di salah satu step lah Okey, baik, itu cara yang betul lah, boleh diikuti Baik. Occupant learning. Ni tadi yang saya kata masa apa benda ni occupant learning ni dan cara mengatasinya. Okey, benda ni biasanya bagi pemandu bukan setakat pemandu kerajaan, siapa-siapa yang memandu akan melalui keadaan yang sama. Cuma kita tahu tak tahu atau sedar tak sedar benda ni kita lalui atau kita langgar kan. Okey. Aquaplaning ni ataupun yang juga dipanggil pada hydro planning lah adalah keadaan di mana tayar kereta tu terapung ataupun tidak benar-benar menyentuh permukaan jalan kerana tayar melalui permukaan basah. Biasanya lepas hujan lah. Kalau kita tengok hujan lebat ke ataupun jalan basah ke, ada air mata air lalu kat jalan ke, benda tu yang selalu terjadi So kita kena berhati-hatilah bila melalui keadaan seperti ni Menyebabkan tayar berputar di atas permukaan jalan serta kehilangan cengkaman pada permukaan jalan, terutamanya pada kelajuan tinggi lah, menyebabkan kereta itu tergelincir. Kalau tuan-tuan tengok contoh gambar kat atas ni sebagai contoh. Okey, dalam keadaan biasa kita jalan ni kan, tayar ni dia lekat dengan jalan ni, so dia ada kontak lah, so dia grip lah, friction dia kan. Kalau tak ada friction, dia akan jadi macam ni contoh ada air, kita langgar air ni kan. Kalau bawa slow okey lah, kalau kita bawa laju itu yang hanyut tu kan. Okey, macam mana dia berlaku? Okey, tayar dengan jalan ni dia tak bersentuh, dia hanya di atas permukaan air, sama ada air ni bertakung ataupun air ni mengalir dan sebagainya ataupun basah kan. Ini puncanya tergelincir, terbabas dan sebagainya lah. Tu tengok gambar ni, itu salah satu faktor dia So kalau keadaan jalan hujan basah ataupun air, eloklah kita bawa slow, jangan buat laju, nanti hilang kawalan Baik. Faktor terjadinya aquaplaning ni ataupun hydroplaning ni kan, memandu kenderaan dengan terlalu laju. Ni biasa yang berlaku kat highway lah tu, terbawah lah apa semua tu kan dalam keadaan hujan Okey, jika anda berbuat demikian, secara automatik kemungkinan untuk kereta terangkat lebih besar sehingga tekanan permukaan tayar terhadap lopak air menjadi lebih sedikit. So macam terbang lah, tak lalu kat jalan raya. Itu yang tersasar tu kan. Okey. Berat badan kenderaan. Okey, hal ini juga boleh disebabkan kerana anda memandu kenderaan pada kelajuan tinggi. Bila dah buat laju, terbang lah. Biasanya, lebih tinggi kelajuan, kereta yang tidak mempunyai reka bentuk aerodinamik yang baik akan lebih mudah terangkat. Okey, dan ini dapat membuat kenderaan yang berat lebih merasa ringan. Ringan sebab apa? Tak ada kontak dengan jalan. Okey. Okey, keadaan tayar kereta yang tidak baik. Ni dah dia boleh berlaku kerana tayar kita tidak dapat memecahkan lompak air. Tayar pun ada banyak jenis juga, potong air lah, belah air lah, macam-macam kan. Okey, kalau tak sempurna dia akan jadi pengaruh berlakulah Okey, oleh itu sentiasa diingat anda untuk memeriksa keadaan tayar kereta anda terlebih dahulu. Sekurang-kurangnya tekanan angin tayar tu mencukupilah. Okey, baik. Faktor terjadinya ni kan. Okey. Reka bentuk permukaan tayar kereta tidak sesuai. Sekarang macam jenis tayar.
kita pakai jalan biasa tapi pakai tayar racing punya yang licin tak ada bunga tu. Memang tak grip lah. Kat litar mungkin grip musim panas kan, tapi kat jalan biasa kalau hujan tak grip lah. Okey, reka bentuk permukaan tayar kereta yang tidak sesuai adalah seperti penggunaan tayar kereta separa licin digunakan di jalan basah. Memang tak boleh kan. Ataupun spesifikasinya tidak sesuai dengan keadaan jalan yang dilalui. So itu salah satu punca lah. Okey, permukaan air yang cukup dalam. Kadang kala faktor komposisi permukaan air yang cukup dalam, macam lubang dalam lah, air tenggelam dan sebagainya, ia dapat membuatkan tayar kereta lebih mudah mendapat gejala keperlaning ini. Bila tak bersentuh dia akan berlaku lah. Okey, baik. Elak, macam ni kita nak elak risiko ni, aquaplaning ni ataupun hydroplaning ni. Okey, pertama, kelajuan adalah kunci utamanya lah. Berlakunya benda ni apabila melalui atau melintasi aliran air yang mengalir ataupun bertakung di permukaan jalan raya yang basah. Tu kita elak lah. Kita nampak kita buat slow. Jangan buat laju-laju, nanti terbang. Okey, selalu pemeriksaan tekanan angin kereta sebelum memandu dan pastikan tekanan angin tayar tadi tidak lebih atau kurang serta sentiasa laraskan tekanan angin tayar pada tekanan tayar yang standard yang dah disusurkan oleh pengeluar kereta tadilah, berapa tekanan yang sesuai. Okey, pastikan tayar kereta tidak botak atau tidak sesuai digunakan lagi. Bagi mengelak perkara ini terjadi, tukarlah tayar baru yang lebih baik dan mempunyai keupayaan mengharungi lopak air dengan sangat baik. Sebab ada tayar tu dia boleh belah air kan. So dia akan grip lah. Okey, baik. Cuba mengikuti kenderaan yang berada di hadapan. Ini pun salah satu jugalah kaedah. Kerana biasanya bekas tayar kenderaan di hadapan tu dapat mengurangkan jumlah air yang akan dilalui. Tapi kena ingatlah, jangan terlalu hampir bagi menjaga jarak pemanduan yang selamat. Itulah yang dimaksudkan dengan aquaplaning ataupun hydroplaning. Benda yang kata yang kita lalui tapi kita tak tahu benda tu berlaku. Okey, baik. Sekian, sampailah di hujung penamatnya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak share, nak kongsi, bolehlah subscribe saya punya channel YouTube Amirul Mastur. So kalau ada apa-apa pertanyaan, bolehlah hubungi di talian yang tertera ataupun email yang berkaitan. So share, kongsi-kongsilah dengan kawan-kawan untuk ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk tuan-tuan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.